Tapi oleh kerana dia tak belajar ilmu tasawuf tarekat, tak belajar, maka dia rasa berpuas hati. Saya ni dah 10 tahun dah, bulan Ramadan mesti puasa di Masjidil Haram di Mekah, 10 tahun. Memang jadi jutawan lah tuan-tuan. Jutawan pahala. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tak belajar ilmu tarekat dan tasawuf. Allah Ta'ala terima juga tuan-tuan. Bukan tak terima, bukan tak baik. Baiklah, jauh lebih baik daripada orang yang duduk-duduk sini saja tarekat, tak belajar apa, tak belajar. Tapi kan kita nak yang terbaik. Kalau boleh hati kita ini dah yaqadah, dah dihidupkan oleh Allah, sudah bercahaya, kita buatlah beribadat di sana. Tapi di mana-mana pun tak apa. Itu Rasulullah itu menyebut begitu, bagi peluang. Kan manusia ini banyak tingkat-tingkatnya, bagi peluang lah. Orang-orang yang berhati lemah, pergilah sana. Mudah-mudahan dapat 100 kali ganda. Sebab itu hadis Nabi itu diakhiri wa afdalu min kulli dzalika rajulun yusalli rak'ataini fi jawfi baitihi la ya'lamuha illallah. Kata Rasulullah, walaupun sembahyang di Masjidil Haram itu digandakan kebaikannya 100,000 kali ganda, yang lebih baik lagi seorang yang sembahyang 2 rakaat di bilik rumahnya, tidak dapat diketahui oleh sesiapa kecuali Allah. Inilah orang yang mempunyai hati yang ikhlas, keadaan hatinya ikhlas, ahwal hatinya ikhlas. Dia tak pilih tempat. Mungkin dia sembahyang tepi jalan ke, sembahyang kat mana-mana, dekat hotel ke, tapi oleh kerana hal keadaan hatinya ikhlas, sembahyangnya tetap terbaik. Jadi yaqadah hati itu juga boleh disebut sebagai salah satu ahwal qalbiyah. Kita kalau ingatkan kata-kata Ibn Athaillah, bila kita zikir ni, bukan saja Allah ubahkan hati kita daripada lalai kepada yaqadah, tapi beliau menyebutkan fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a yaqadatin ila zikrin ma'a khudurin. Hal hati kita khudur ma'allah. Allah itu kuat diingatlah hati, sehingga yang lain tu sikit-sikit ya. Kalau hati macam ni tuan-tuan, beribadat, tentulah ibadatnya semakin baik, lebih baik daripada orang yang hanya hatinya jaga tadi, intibah. Wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Ya akhir sekali, keadaan hati itu ghaibah, gaib. Apa saja yang lain daripada Allah gaib, hilang daripada hati. Yang ada hanya Allah saja. Kalau hati macam ini, orang yang berhati macam ini tuan-tuan, mengerjakan sembahyang, mengerjakan ibadat, tentulah ibadatnya terbaik. Jadi jelas bila kita belajar tarekat tasawuf ini, antara langkah-langkah yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan ialah zikrullah. Zikrullah inilah segera amalan yang menyegerakan kita dikurniakan oleh Allah berbagai ahwal qalbiyah. Antaranya tadi
daripada hati lalai ditukarkan oleh Allah hati jaga. Daripada jaga dinaikkan lagi kepada khudur, daripada khudur naikkan lagi kepada ghaibah. Hati, dalam hati kita tak ada apa pun kecuali Allah saja. Jadi baiknya amal itu bergantung pada baiknya ahwal qalbiyah. Betul. Buruknya amal juga kerana buruknya ahwal qalbiyah. Macam mana? Hatinya lalai, hatinya keras, hatinya lalai, hatinya keras, hatinya buta, hatinya mati, hatinya berpenyakit. Penyakit satu sajalah. Penyakit hati ini satu saja cukuplah. So amalan tak jadi amalan. Apa dia? Hasad dengki. Hasad dengki. Rasulullah kata kalau hati seseorang mukmin itu ada rasa hasad dengki terhadap saudaranya yang Islam, maka amalannya tak diterima oleh Allah. Amalannya tak diterima oleh Allah. Hasad dengki. Dia orang politiknya sama-sama parti, dia hasad dengki, bunuh pun ada. Wang banyak, kerana dia berpolitik maka dia sedekah banyak, berjuta-juta. Tapi oleh kerana hal keadaan hatinya buruk, sedekahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya biarpun kita ni tuan-tuan bersedekah RM1 saja, tapi hati kita ni dalam keadaan yang baik, hal keadaan hati kita ni tadi baik, ya qadah, insya-Allah RM1 itu boleh digandakan oleh Allah dengan gandaan yang Allah saja tahu. Tapi dijanjikan dalam Quran 700 kali ganda. Tapi akhir ayat itu menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan ikut banyak, seberapa banyak yang ia mahu. Jadi bila taubat tadi tuan-tuan dijaga-jaga, akhirnya jadilah maqam hati. Sebab itu maqam yang pertama, maqam hati yang pertama taubat. Bila taubat ni jadi maqam hati kita, Allah Ta'ala bagi lagi, bagi yang kedua. Apa dia? Sabar. Sabar. Maknanya tuan-tuan, selagi seseorang itu, taubat seseorang itu belum jadi maqam, Allah Ta'ala tidak akan bagi kesabaran. Maknanya syarat Allah kurniakan kesabaran hati orang itu mesti ada maqam taubat. Baru Allah Ta'ala bagi maqam sabar. Bila dari sabar ni mula-mula akhwal lah. Taubat jadi maqam, Allah Ta'ala kurniakan akhwal qalbiyah. Yang kedua sabar. Sabar ni dijaga sekian lama, akhirnya jadi maqam. Jadi ada dua maqam. Tentunya pada masa dia ada maqam taubat, sesudah dia ada dua maqam ditambah dengan maqam sabar, tentulah ketika ada dua maqam ini amalannya lebih baik. Sesudah sabar ini jadi maqam hati, Allah Ta'ala kurniakan akhwal qalbiyah yang lain, iaitu syukur, bersyukur kepada Allah Ta'ala, sifat syukur. Akhirnya syukur ni jadi maqam hati. Bila ada tiga ni tuan-tuan, itu lebih baik. Semuanya menurut setengah ulama tasawuf
ada 10 maqam, ya. Sabar, syukur, khauf, rojak, zuhud, tawakal, redha, mahabbah, zikrul maut. Ada 10. Kita kalau dapat 1-2 pun dah cukup bagus, tuan-tuan. Ada sifat taubat, ada sifat sabar. Janganlah kita mati satu pun tak ada, bayang-bayang saja. Ni dengar taubat, pernah dengar taubat, pernah dengar sabar, pernah dengar ustaz cakap tentang syukur, pernah dengar ustaz cakap tentang takut kepada Allah, pernah dengar tentang rojak, bergantung harap kepada rahmat Allah, pernah dengar tawakal, pernah dengar zuhud, pernah dengar redha, tapi dengar saja. Jadi bila kita bertarekat ni, tuan-tuan, kita tak mau hanya dengar-dengar, tapi yang kita mau, mudah-mudahan Allah kurniakan kita, kalau boleh semua 10 maqam. Jadi orang bertarekat itu ialah menjalani jalan agama yang khusus, antara lain mesti melalui ahwal qalbiyah dan maqamat qalbiyah. Kalau kita tak belajar tarekat ini, tak pernah didedahkan oleh ustaz-ustaz, orang alim mereka, tak pernah. Tapi bila kita belajar tarekat tasawuf inilah ahwal qalbiyah dan maqamat qalbiyah. Jadi ada 4 ilmu, ahwal qalbiyah, maqamat qalbiyah, amal. Kalau tidak, ilmu amal. Sebab itulah ilmu tasawuf itu dinamakan ilmu hati. Saya fikir setakat inilah dulu untuk malam ni, kesimpulannya kita kena bersungguh-sungguhlah berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ahwal qalbiyah yang baik, dan akhirnya menjadi maqamat qalbiyah.